akan dibantu dan kerajaan bercadang menyalurkan bantuan bernilai sebanyak 10 bilion ringgit. Selain itu, peruntukan bagi program bakul makanan yang kini masih rancak dijalankan turut dipanjangkan pada semua ahli-ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara tanpa mengira perbezaan parti politik. Saya menerima laporan ada beberapa kawasan parlimen telah berjaya mengagihkan bantuan kepada kumpulan SASA dalam tempoh tidak sampai seminggu. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan. Kerajaan juga telah membenarkan moratorium pinjaman bank selama 12 bulan, iaitu 6 bulan pada tahun lepas dan 6 bulan lagi melalui pengumuman pakej pemulih baru-baru ini. Kerajaan juga meneruskan pemberian diskaun bil elektrik dan subsidi minyak masak dan minyak petrol untuk manfaat rakyat. Di samping itu, pelaksanaan program latihan dan peningkatan kemahiran turut dilaksanakan sebagai persediaan dalam meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja dan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat jelata. Bagi menyokong kelangsungan perniagaan dan mengekalkan pekerjaan, terutamanya dalam sektor yang terjejas, kerajaan telah melaksanakan program subsidi upah bagi menampung sebahagian kos majikan untuk membayar gaji pekerja. Kerajaan juga turut membantu menyalurkan bantuan keuangan secara bersasar kepada sektor khusus seperti pusat asuhan anak-anak, gym, kantin sekolah dan agensi pelancongan. Khusus bagi PKS, Tuan dan Ketua, kerajaan memahami kesukaran yang dihadapi oleh para usahawan dalam menjamin kelangsungan perniagaan mereka. Oleh itu, kerajaan bersetuju menyediakan bayaran tambahan di bawah geran khas prihatin atau GKP sebanyak RM1,000 yang akan dibayar masing-masing sebanyak RM500 pada bulan September dan November nanti. Selain itu, bagi menyokong agenda digitalisasi usahawan PKS, kerajaan turut menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 bagi pembelian sistem ataupun langganan platform digital melalui program SME Digitalisation Grant. Tuan dan Ketua, bagi terus menyokong sektor PKS mendapat kemudahan pembiayaan dan bangkit semula dalam fasa pemulihan, kerajaan akan meningkatkan had siling jaminan di bawah SJPP sebanyak RM20 bilion. Bank Negara Malaysia juga komited untuk menyediakan akses bantuan keuangan kepada usahawan PKS dengan menambah dana pinjaman mudah bagi PKS sebanyak RM4 bilion lagi untuk tahun 2021. Setakat hujung bulan Jun 2021, masih terdapat baki keseluruhan dana pembiayaan PKS berjumlah RM8.6 bilion untuk dimanfaatkan oleh PKS. Di bawah pakej pemulih, PKS juga boleh mendapatkan kemudahan mikrokredit sehingga RM1.1 bilion yang disediakan oleh Agrobank dan Bank Simpanan Nasional masing-masing berjumlah RM500 juta dan tekun sebanyak RM100 juta. Oleh demikian adalah diharapkan dana-dana ini dapat memenuhi pelbagai keperluan PKS usahawan mikro dalam menggerakkan semula perniagaan selaras dengan pembukaan ekonomi di bawah Pelan Pemulihan Negara. Semua pengumuman pakej rancangan ini, Tuan dan Ketua, sebahagiannya telah dan akan dibiayai menggunakan kumpulan wang COVID-19 atau KWC-19. Penubuhan KWC-19 adalah berlandaskan perundangan di bawah Akta Langkah-Langkah Sementara bagi pembiayaan kerajaan, iaitu penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020 Akta 830 yang diluluskan sebulat suara oleh Dewan Yang Mulia ini. Penjelasan lanjut berhubung dengan semua pakej bantuan dan perbelanjaan
di bawah KWC 19 ini akan diperincikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Menteri Keuangan semasa sesi penerangan pakej-pakej bantuan ekonomi pada 29 hari bulan Julai nanti. Apa yang penting adalah pelaksanaan semua pakej ini telah memanfaatkan lebih 20 juta rakyat serta 2.4 juta premis dan entiti perniagaan setakat ini. Lebih 200 bilion ringgit telah dimanfaatkan dalam tempoh yang berkenaan. Datuk Yang Tua, pada 15 Jun yang lalu, saya telah pun mengumumkan mengenai pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara atau PPN sebagai sebuah roadmap dan strategi peralihan keluar dari krisis COVID-19 secara berfasa. Peralihan ini merangkumi 4 fasa, di mana peralihan sesebuah negeri daripada satu fasa ke fasa yang lain selanjutnya melibatkan pembukaan aktiviti ekonomi dan sosial secara beransur. Peralihan ke suatu fasa tidak mengikut jadual masa, tetapi berlandaskan pencapaian kita bersama untuk mengurangkan kadar penularan COVID-19, mengurangkan tekanan kapasiti sistem kesihatan serta meningkatkan tahap perlindungan rakyat menerusi suntikan vaksin. Pelan pemulihan seperti ini turut dilaksanakan oleh banyak negara, antaranya United Kingdom, Australia dan Singapura. Kita belajar, meneliti dan mengambil amalan terbaik daripada negara-negara ini supaya acuan pelan pemulihan negara ini dapat dijadikan panduan penting dan sebagai asas kepada proses pemulihan negara kita. Tuan Ibu, saya ingin jelaskan pelan pemulihan negara ini dirangka berdasarkan 5 ciri utama. Pertama, mengimbangi keperluan melindungi nyawa dan kehidupan, iaitu sebuah pelan yang melihat ke hadapan atau dengan izin forward looking bagi memastikan keselamatan nyawa, kesejahteraan ekonomi dan kelangsungan hidup rakyat kita diambil kira. Prinsip ini juga memenuhi tuntutan agama di bawah maqasid syariah, iaitu kaedah hifzun nafs atau memelihara nyawa dan hifzul mal, iaitu melindungi harta dan ekonomi. Mohon mencelah tanya sikit. Biar saya habis dulu. Nanti lepas ni ada peluang untuk... Sikit saja sebab saya nak tanya sikit saja sebelum Yang Amat Berhormat biar saya teruskan. Keadaan tak ada pengambilan. Bagi minta teruskan Pak Gu. Keduanya sifat dinamik dan penyesuaian peraturan dewan. Iaitu sebuah pelan Peraturan Dewan, Tuan Speaker. dikemas kini, relevan, Tuan Speaker, peraturan dewan. berdasarkan sains dan data. Peraturan dewan. Tapi situasi yang tidak menentu Ya, saya nak bagi bagi peluang. memastikan Tuan Speaker. kesiapsiagaan negara. Tuan Speaker, peraturan dewan. Tuan Speaker. Waktu tempoh peralihan fasa. Minta maaf. Yang Berhormat saya Pak Gu, habiskan. peraturan dewan. Pelan pemulihan Saya negara minta akan Pak Gu disokong teruskan dulu. No, saya minta dengan fakta-fakta Yang Berhormat sains, habis dulu lah, bagi habis. nilaian indikator Yang Berhormat Pak Gu, dan peraturan bukti dewan. empirikal dan tidak sekadar andaian semata-mata. Ketiganya, Timbalan speaker, tolong Memberikan jangan jadi timbalan penjelasan speaker. Kerana dan timbalan speaker tak penerangan. boleh Bagi mematuhi habis peraturan dulu, juga. tu. Dengar dulu. Bagi habis, jangan ganggu. sebagai panduan Saya beri peluang Kementerian. bagi memperincikan Peraturan Dewan. rancangan serta menekankan aspek ketelusan ke atas setiap perkara Yang Berhormat dalam Pak Gu. membina semula kepercayaan. Peraturan dewan, Yang Berhormat Pak Gu. Menggunakan Sabar lagi betul. Sekejap lagi bagilah. Sabar. Tuan Speaker, iaitu tidak sebuah ada pelan sesiapa Speaker, pun yang above the law, melibatkan peranan above the standing segenap orders. lapisan Tuan masyarakat. Speaker, Point of order diberi keutamaan. It doesn't matter Prime Minister ke siapa pun tak kisah. Kepada pendekatan keseluruhan negara, a whole of nation, dan kerjasama erat sama ada di pihak kerajaan pusat, kerajaan negeri, parti-parti politik, pihak Point of order, berkuasa Tuan Speaker. tempatan, sektor swasta, NGO dan rakyat. Semuanya perlu memainkan peranan dalam usaha untuk memulihkan Tuan negara. Speaker,
Kalau Tuan Speaker tak boleh mematuhi peraturan di luar Dewan, sekurang-kurang dalam Dewan patuhi peraturan. Membuat pemantauan Inilah masalah tujuan nak speaker yang ganggu tak je tahu ni. patuhi Jelutong ni nak ganggu je ni, jelutong ni. PKP. pelan yang Tuan menilai Speaker, kesanan tolong letak jawatan jugalah. You tak boleh patuhi peraturan di luar Dewan. Jangan ganggu. yang berkesan. Bagus, saya bagi dia 30 saat. Minta sila Jelutong bagi 30 saat saya. Terima kasih Tuan Speaker. Baik. Yang berhormat Apa Bagus. dilayan ni? Speaker, pembentangan speaker takkan ada pencelahan. Dia takkan membentang kenyataan menteri, tiada pencelahan. It is the convention of this parliament. Speaker sebelum ni sebut boleh ada pencelahan dan mohon penjelasan. Speaker sebut. Ya, saya minta Jelutong saja kerana dia point of order itu saja. Jelutong 30 saat ya. Memandangkan Datuk Speaker. Datuk Point of Speaker. order. Memandangkan Datuk Tuan Speaker, Kepala Speaker. Tadi Tuan Speaker dah buat ruling. Bila Perdana Menteri membentang tidak boleh diganggu. Habis. Duduklah benang, duduk mengarut ya. Sila point of order.